Singapura dan Vietnam berikrar untuk mengukuhkan hubungan serta kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang seperti kemampanan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang kini dalam rangka lawatan 3 hari di Vietnam mengesahkan lagi hubungan dua hala dengan rakan sejawatannya Pham Minh Chinh. PM Lee memulakan agenda beliau hari ini dengan meletakkan jambangan bunga bagi memperingati dan tanda hormat kepada para pemimpin Vietnam yang lalu. Beliau kemudian disambut dengan penuh gah di Istana Presiden dengan Pham Chinh selaku tuan rumah. Upacara ini bagi meraihkan hubungan dua hala yang mencecah 50 tahun pada tahun ini. Kedua-dua Perdana Menteri antara lain bersetuju untuk mengadakan mesyuarat antara PM setiap tahun. Ia sebagai wadah bagi membincangkan isu-isu dua hala selain topik-topik yang menjadi keprihatinan bersama. Selain meneroka peningkatan perkongsian strategik, para pemimpin itu juga saling bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa. Ini termasuklah isu Myanmar dan Laut Cina Selatan. PM Lee juga bertemu dengan para pemimpin lain seperti Presiden Va Van Tong dan Setiausaha Agung Parti Komunis Vietnam Nguyen Phu Chap. Kedua-dua pihak juga memeterai 7 perjanjian termasuk bagi memudahkan aliran tenaga kerja. Sebuah program baru akan membolehkan rakyat Singapura dan Vietnam untuk mengintai peluang pekerjaan dalam bidang-bidang berkaitan inovasi di negara satu sama lain. Satu lagi perjanjian pula melibatkan pembangunan Bandar Mampan. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk memupuk usaha secara bersama bagi tindakan iklim dan mencapai kemajuan dalam perbincangan berhubung tenaga boleh diperbaharui. Singapura dan Vietnam sedang mengkaji saranan untuk mengekspor tenaga angin luar pesisir dari Vietnam ke Singapura. Perjanjian-perjanjian sedia ada juga diperbaharui untuk menambah baik program pendidikan dan lawatan pembelajaran rasmi pemerintah. Bangunan IOI Central Boulevard yang dijadual siap dibina awal tahun depan dijangka meredakan tekanan bekalan bagi ruang pejabat premium di kawasan pusat bandar CBD. Bangunan baru itu akan mewujudkan lagi sekitar 1.26 juta kaki persegi ruang pejabat dan 30,000 kaki persegi ruang untuk pengendali runcit serta makanan dan minuman. Permintaan bagi ruang pejabat premium atau Grade A di CBD melonjak sejak tahun lalu. Sedang firma-firma global mengembangkan operasi masing-masing di sini, ruang pejabat pula terhad. Lebih tepat lagi, kurang 5% ruang kosong tersedia, iaitu antara perangkaan paling rendah di rantau ini. Namun ini suatu berita gembira bagi para pemaju seperti IOI Properties. Setakat ini 40% ruang pejabat yang disediakannya di Central Boulevard Towers sudah pun ditempa. Lagi 20% kini di peringkat rundingan lanjutan. Antara syarikat yang mendaftar bagi ruang tersebut termasuk firma khidmat kewangan dan perbankan serta pengurusan teknologi dan aset. Bangunan ini terletak di tapak strategik di Marina Bay. Ia mempunyai akses langsung kepada MRT Downtown dan laluan berbumbung ke stesen-stesen Marina Bay, Raffles Place serta Shenton Way. Bangunan ini juga ada kemudahan seperti laluan berlari-lari anak sepanjang 200 meter di taman bahagian bumbungnya, tempat letak basikal dan sebuah tajakar. Malah ia juga sebuah bangunan hijau yang lengkap dengan ciri-ciri jimat air dan lift yang cekap tenaga. Di majlis menandakan selesainya pemasangan rasuk sokongan bangunan ini, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee berkata, sedang projek seumpama ini menjadi lebih kompleks, kerjasama lebih kukuh diperlukan antara pihak-pihak terlibat. Collaborative contracting can also include equitable pain and gain sharing mechanisms. For example, there could be clauses that set out the principles of risk sharing for material price fluctuations, or clauses that enable the sharing of cost savings, so as to encourage all parties to come up with new and innovative methods to carry out the project. Beliau menambah pemerintah akan membantu dalam usaha sedemikian sebagai sebahagian daripada perancangan perubahan industri persekitaran binaan. Calon Presiden Ng Kok Song berkata mempolitikkan pilihan raya tidak akan berlaku jika ia kekal tidak berpihak atau non-partisan dan tiada calon disokong oleh mana-mana parti politik. Beliau mengulangi demikian hari ini sehari selepas pengerusi Parti Kemajuan Singapura PSP Dr. Tan Cheng Bock menyuarakan sokongan kepada calon Presiden Tan Kin Lian. Encik Ng berkata perikatan sedemikian hanya menguatkan lagi strategi kempen beliau
bahawa beliau satu-satunya calon yang tiada sebarang kaitan politik. Beliau juga menekankan betapa pentingnya untuk mempunyai presiden yang tidak berpihak. If we don't do that at this presidential election, we are going to be trapped into this quagmire, into this quicksand, where every time there's a presidential election, it becomes a proxy general election. We must put a stop to it, Singaporeans. We must not allow this to continue, because to do so would compromise the office of the president. Seorang lagi calon Encik Tharman Shanmugaratnam juga menggesa calon-calon lain supaya tidak mempolitikkan pilihan raya presiden. Semasa menjawab soalan pihak media mengenai sokongan Dr. Tan kepada Encik Tan semalam, pasukan kempen Encik Tharman menambah bahawa tumpuan seharusnya diberi kepada kepribadian dan pengalaman setiap calon serta keupayaan mereka menyumbang kepada masa depan Singapura sebagai ketua negara. Encik Tan Kin Lian kini menerima sokongan daripada dua mantan calon presiden, Dr. Tan Cheng Bock dan Encik Tan Jee Sey. Ketiga-tiga mereka bersaing dalam pilihan raya presiden 2011. Selain itu, Encik Eng yang juga mantan ketua pegawai pelaburan GIC membidas keinginan Encik Tan untuk mendedahkan saiz rizab negara Singapura sekiranya terpilih sebagai presiden. When we have potential enemies, either in times of war or in times of speculating against our currency, why make it easy for them to know how much resources we have to defend our country? So to disclose the total size of our reserves, what good does it do? I don't think the President of Singapore should be helping our enemies. Encik Eng adalah satu-satunya calon yang bercakap dengan pihak media hari ini. Beliau menyertai pasukannya di stesen MRT Ang Mo Kio untuk mengedarkan risalah. Encik Tharman pula tidak mempunyai sebarang sesi bertemu pengundi secara fizikal. Dalam pada itu, Channel News Asia atau CNA akan menyiarkan forum presiden secara langsung pada 9 malam ini, termasuk menerusi YouTube dan TikTok. Ketiga-tiga calon akan mengambil bahagian dan akan menjelaskan mengapa mereka adalah pilihan terbaik untuk menyandang jawatan presiden, serta bagaimana mereka akan menjadi tokoh penyatu bagi rakyat Singapura. Pada Rabu ini pula, ketiga-tiga calon akan menyampaikan ucapan kempen masing-masing dalam siaran calon presiden yang kedua menerusi televisyen. Bank OCBC meminta maaf setelah kesemua saluran perbankannya mengalami gangguan selama 4 jam siang tadi ekoran masalah teknikal. Kesemua khidmat tersebut berjaya dipulihkan semula pada tengah hari tadi. OCBC memberi jaminan bahawa semua wang pelanggan kekal selamat dan tiada data pelanggan terjejas semasa gangguan berlaku. Yang juga sedang menyiasat puncak gangguan teknikal itu. Bank OCBC pertama kali mengesahkan masalah itu pada sekitar 9.40 pagi dalam satu catatan Facebook di mana ia memaklumkan tentang masalah yang mengganggu khidmat-khidmat perbankan online, PayNow, ATM, Velocity dan kad-kad bank itu. Sejam kemudian, pihak bank melaporkan semua khidmat ATM sudah kembali pulih disusuli khidmat di kesemua cawangannya. Pada 12.33 tengah hari pula, jurucakap OCBC memberitahu MediaCorp pelbagai khidmatnya kembali pulih seperti sedia kala. Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap undang-undang K. Shanmugam berkata cara Singapura menangani kes pengubahan wang haram baru-baru ini membuktikan bahawa tiada tolak ansur bagi jenayah sedemikian. 10 warga berbilang negara didakwa setakat ini kerana disyaki terlibat dalam kes di mana aset bernilai $1 bilion disita atau dibekukan. We are not a place which would allow that kind of laundering. And I would say it's not easy to think of another center that has taken such action again and seized so much money and charged people. I'm struggling to think of another center that has done in the last 20, 30 years. That shows our determination because there is enough clean, good money that is seeking out Singapore.
Berucap di Simposium Anjuran Pusat Perantaraan Antarabangsa Singapura, Encik Shanmugam berkata, pemerintah sentiasa berusaha menjadikan usaha perantaraan cukup menarik di peringkat sejagat. Ini termasuk mengubah seorang undang-undang agar kekal relevan kepada perkembangan semasa serta mempunyai lembaga kehakiman yang menyokongnya, bukan yang cenderung campur tangan.